Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muhafazati 'ala al-a'mali as-salihati wa tarki at-tahawuni biha wa at-tasahuli fiha. Bab pada menyatakan wajib menjaga amal-amal yang saleh dan jangan memandang kecil dan bermudah-mudah berkenaan dengannya. Kerana amal-amal yang saleh ini ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Termasuk amal yang saleh itu meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram amal yang saleh juga. Pasal apa Tuhan larang? Kita tak makan babi, kita tak minum arak, kita tak berzina. Pasal apa Tuhan haram? Dapat pahala. Masuk amal yang saleh. Pasal apa tak makan babi? Tak liur. Kalau liur berasa nak makan juga. Itu tak betul. Itu salah. Kita meninggalkan yang haram kerana Allah. Termasuk amal yang saleh. Termasuk beristighfar daripada dosa. Setelah membuat dosa kita beristighfar. Termasuk perkara-perkara yang sunat. Perkara yang sunat kalau kita tak buat pun tak apa, kita buat boleh pahala. Perkara yang makruh kita tinggal boleh pahala. Buat tak berdosa. Perkara makruh. Termasuk amal yang saleh. Qala Allah Ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Surah Al-Hadid ayat 16. Maksudnya, adakah tidak tiba masanya kepada orang-orang yang beriman bahawa hati-hati mereka khusyuk kerana berzikir, menyebut Allah ataupun ingat akan Allah, dan apa yang diturunkan daripada kebenaran yang ada dalam kitab Al-Quran ataupun daripada ajaran agama. Dan jangan sekali-kali mereka jadi seperti golongan ahli kitab yang terdahulu. Setelah panjangnya masa, hati-hati mereka menjadi keras. Ayat Quran mengatakan, patutnya orang-orang yang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beringat kepada Allah, ingat perkara yang benar yang ada dalam Quran. Quran adalah kalam Allah, cakap Allah. Quran adalah ilmu Allah. Maka hati dia khusyuk. Khusyuk mendengar dan menerima arahan Al-Quranul Karim. Ikut arahan Al-Quranul Karim. Bukan dengar saja. Percaya Quran adalah benar. Quran adalah betul. Apa yang boleh buat, buat selalu. Apa yang tak boleh buat, berasa nak buat. Berusaha dan berjuang untuk buat apa yang ada dalam Quran. Kenapa? Quran adalah arahan Allah. Sebab Quran adalah cakap Allah. Dan apa yang ada dalam Quran membawa kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. Hari ini mengapa orang Islam banyak tak selesai masalah? Sebabnya bila berlalu masa yang lama macam golongan ahli kitab juga. Macam orang Yahudi tadi. Bila lama masa tinggal hukum hudud. Lama masa tinggal hukum qisas. Lama masa tinggal hukum-hukum yang banyak. Hukum-hukum yang banyak ditinggalkan satu demi satu. Sehingga meninggalkan ajaran Islam. Ini perangai golongan ahli kitab di zaman dulu. Maka orang Islam boleh jadi lagu tu juga. Disebut dalam hadis, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'
hatta law salaku juhra rabbil lasalaktumuh, kamu akan terikut-ikut dengan orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk dalam lubang biawak kamu ikut sama. Lalu sahabat tanya, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, adakah maksudnya Yahudi dan Kristian? Jawab Nabi SAW, paman, siapa lagi? Di mana akan berlaku orang Islam terpengaruh dengan golongan ahli kitab, meninggalkan kitab mereka sedikit demi sedikit. Bila Nabi Musa lama dah wafat, Allah Ta'ala utuskan Nabi membetulkan. Kerana bila lama meninggalkan ajaran Taurat, Allah Ta'ala lantik Nabi untuk membetulkan. Bila Nabi itu wafat, leka pula, tinggal ajaran Taurat. Allah Ta'ala utus Nabi pula. Bila lama masa, mereka leka pula. Allah utuskan Nabi dan ulama-ulama. Di antara kerja orang Yahudi membunuh Nabi-Nabi dan ulama-ulama. Pasal apa? Bosan lalu. Duk tegur, bosan. Bunuh pula. Bunuh Nabi-Nabi. Bunuh ulama-ulama. Bunuh. Pancung. Dibakar macam-macam. Siksaan dibuat Nabi-Nabi dan ulama-ulama. Ini kerja orang-orang Yahudi ahli kitab. Orang Islam pun lama-kelamaan akan jadi begitu juga. Tak ikut Quran, tak ikut kitab Allah. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama-ulama yang tegur, igak ulama, bunuh ulama-ulama ini. Disingkirkan, dihina. Dihina melalui media, melalui surat khabar, melalui TV, supaya orang jangan ikut ulama. Ulama ni sibuk dah lalu, ganggu, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Di mana akan terpengaruh sedikit demi sedikit. Mula-mula meninggalkan pemerintahan. Meninggalkan pemerintahan. Lepas pemerintahan, meninggalkan hukum-hukum. Lepas meninggalkan hukum, pakai pakaian dia buka aurat. Buka aurat. Nak semayang tutup aurat. Tak apalah semayang lagi. Masa semayang dia tutup aurat. Lepas semayang tak apa luar pendek pun. Lepas semayang tak apalah buka kepala pun bagi orang puang. Lepas semayang, masa nak semayang je. Itu sikit-sikit. Masa bulan puasa, penuh masjid. Lepas puasa, tak ada ke masjid. Itu serupa lah tu juga. Masa-masa je pergi masjid. Orang Kristian, hari Ahad ramai di masjid. Kita ramai di masjid di gereja dia. Kita ramai di masjid hari Jumaat. Dak Jumaat, kosong. Tak pergi. Kalau dak Ramadan, kurang mengerjakan ibadat. Itu terpengaruh dengan umat yang lebih dulu daripada kamu. Bila hati kamu akhirnya menjadi keras. Bila hati jadi keras, cakap pun tak jadi apa. Jadi macam binatang. Macam binatang lah. Binatang kita saruh lah ke mana pun, dia lenggok je. Keling je, dah ikut. Macam lembu, kubar, kambing. You dah tahu je. Tak ada peraturan. Wa qala ta'ala, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibta'uha ma katabnaha 'alayha illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Suratul Hadid ayat 27. Dan kami ikuti selepasnya, selepas Nabi Musa alaihi salam dan Nabi-Nabi selepas Nabi Musa, dengan diutuskan Isa bin Maryam. Diutuskan Isa bin Maryam, dilahirkan oleh Allah dengan dalil ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adam dijadikan bermula dengan tidak ada ayah dan ibu, daripada tanah terus jadi Nabi Adam. Hawa dijadikan daripada Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dijadikan Hawa daripada Adam. Dijadikan tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Hawa.
daripada lelaki dengan tidak ada perempuan. Dan Allah Ta'ala jadikan Isa bin Maryam daripada perempuan dengan tidak ada lelakinya, dengan tidak ada persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Dijadikan oleh Allah dengan kun fayakun, jadi dan jadilah. Allah Ta'ala buktikan Isa adalah dalil bercakap ketika sebaik saja dilahirkan ke dunia. Untuk buktikan dia adalah tanda daripada Allah Ta'ala. Dia beri kepadanya kitab Injil. Kitab Injil bersama dengan kitab Taurah. Sebahagian daripada kitab Taurah diamal, dinasahkan, dan Injil disuruh beramal dengan Taurah sekaligus. Kerana Nabi Isa diutuskan kepada kaum Bani Israel, bukan kepada Melayu, Cina, India, orang Afrika. Diutuskan kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurah, digapunkan dengan Taurah, dan kami jadikan di dalam hati-hati mereka yang ikut Nabi Isa itu rasa kasih, rasa kesian, dan rasa buang ibadat, nak menghampirkan diri kepada Allah, sehingga mereka reka sendiri. Siapa padri tak boleh kahwin. Padri tak boleh kahwin. Direkanya padri tak boleh kahwin. Kalau nak jadi padri tak boleh nikah dengan orang puang. Lepas tu Tuhan kata senyap-senyap berzina. Senyap-senyap berzina, senyap-senyap berliwat. Tak boleh nak tahan hawa nafsu mereka. Padri-padri yang duduk di gereja dan terdedah pada hari ini. Mereka nak taat kepada Allah, reka sendiri. Sampai tak tidur buat ibadat. Tak tahan tertidur juga. Tak makan, tak minum perkara-perkara yang sepatutnya. Kuatnya nak buat ibadat. Zuhud. Terlalu zuhud. Akhirnya waktu arak dalam gereja. Waktu arak dalam gereja. Tak boleh hiburan langsung. Akhirnya waktu masuk biala. Semayang pakai biala pula dah. Asalnya kuat dah lalu. Jadi hanyut. Ini orang-orang Kristian. Mereka taat kepada Allah dengan begitu rupa. Apa mereka buat tu kerana nak mencari keredaan Allah. Tiba-tiba mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang patut. Mereka menjadi penyeleweng kerana membawa ajaran yang tidak menasabah dengan fitrah manusia, dengan sifat semula jadi manusia. Tak boleh nak buang sifat semula jadi manusia. Manusia adalah manusia. Manusia bukan batu, bukan binatang. Padri-padri ini termasuklah juga sami-sami Hindu. Nak buang sifat semula jadi manusia. Tak boleh kahwin, nak jadi malaikat. Tak boleh. Akhirnya buat maksiat. Senyap-senyap. Tak mau makan, akhirnya makan senyap-senyap. Puasa. Siapa larak kuru kering. Orang Melayu ada juga ikut. Bila tak apa, ni ajaran Hindu lah. Tak apa berapa hari, 7 hari buat perkara beretih. Sehari makan beretih. Sutir beretih je boleh makan. Ni ada orang tua-tua tak mahu dulu. Tak apa dalam gua, nak cari ilmu dengan jin, dengan syaitan. Masuk dalam gua, tak boleh makan, malaikat beretih saja. Sampai kuru kering. Marilah syaitannya. Syaitan mari sungguhlah jadi sesak. Berlaku benda-benda yang pelik. Ini semua kerja-kerja yang karut. Kerana bercanggah dengan fitrah manusia. Sifat semula jadi diri kamu, wahai Muhammad, salam kepada Tuhan kamu. Sehingga datangnya keyakinan. Yang dimaksudkan dengan keyakinan ialah mati. Pasal mati adalah keyakinan. Bila mati, barulah yakin sungguh. Rupanya orang cerita dosa pahala ni, ya sungguh. Bila mati, barulah tengok ya sungguh. Selagi tak mati, tak nampak ya sungguh. Dengan sebab itu, kita kena kata ya sungguh, walaupun belum mati lagi. Perkara yang Tuhan sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis adalah benar. Sehingga yakin benarnya bila kita mati. Kita melihat perkara itu adalah benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ahadith faminha
hadits Aisyah wa kana ahabbun dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi waqad sabaqa fil babi qabla. Adapun hadis-hadis yang berkait dengan bab yang kita baca ni ialah di antara hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha yang kita baca dahulu pada bab yang dahulu, hadis 142. Hadis yang dahulu yang sudah kita baca yang menyebut bahawa amalan yang paling disukai oleh Allah ialah orang yang berterusan amal dia. Walaupun sikit. Walaupun dia semayang rawatib. Tiap-tiap semayang fardu ada semayang rawatib. Dia kekal semua. Kekal semayang rawatib. Semayang sunat lain tak apa buat. Ada orang tu start semayang 20 rakaat lalu. Lepas tu buat sekali serik tak mau buat dah. Sampai hari waktu pun tak buat juga. Jadi berat. Ataupun dia buat yang sunat tak mengekali yang sunat itu. Tuhan tak suka macam tu. Kita buat ibadat sikit pun tak apa. Asal berkekalan ibadat itu. Sama ada ibadat dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Tolong orang sedekah, dia mesti beri sedekah. 2-3 ringgit ke sehari, mesti ada sedekah semangat dia. 5 ringgit, mesti ada sedekah, berkekalan. Jangan sekali beri, patut ketekuk. Bakhir tu, apa dia tu. Mesti berkekalan, menjadi orang yang pemurah berkekalan. Jadi amalan yang Nabi suka ialah amalan yang berkekalan. Hadis yang berikut, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur sehingga tidak mengerjakan amalan biasa dibuat di waktu malam, ataupun sesuatu yang dia amal di waktu malam, baca Quran, berzikir, dia tertidur tak jadi, lalu dia mengulanginya di antara sembahyang fajar dan sembahyang zuhur, dia beri kepadanya pahala seperti dia melakukannya di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kita boleh qada sembahyang sunat, boleh qada bacaan yang kita tinggal dengan sebab tertidur. Biasanya kita beramal di waktu tengah malam, tiba-tiba keletihan, letih sudah subuh, tak jadi amal itu, maka boleh diganti di waktu siangnya. Tuhan beri pahala yang sama. Disebut dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjadi kelaziman kepadanya beramal masa dia sihat, tiba-tiba dia uzur, tak jadi nak buat amal dengan sebab uzur, dia beri kepadanya pahala masa uzurnya apa yang dibuat masa sihatnya. Dengan sebab itu, orang yang uzur sehingga tak boleh buat ibadat, jangan duka cita. Dia sabar dengan uzur itu. Orang perempuan umpamanya yahid, yang nifas, tak boleh berpuasa dengan sebab mari uzur, boleh pahala masa uzur itu. Jangan tengok saja. Bahkan kalau kita puasa masa itu tak baik, haram. Agama tak beri kita puasa, boleh pahala dengan sebab kita uzur. Ini kelebihan Tuhan beri pada orang Islam. Wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu al-laila fataraka qiyam al-lail. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, jangan mu jadi seperti si anu, tak sebut nama.
Tak sebut nama. Seperti Zianu. Ini cara Nabi. Nak tegur orang, dia tak sebut nama. Jangan jadi seperti orang tu. Dia bangun waktu malam, tapi tak buat ibadat. Bangun saja je, tak buat ibadat di waktu malam. Sepatutnya tengah malam kita buat ibadat. Ni bangun tengah malam main teruk. Nama apa teruk? Bukan buat ibadat. Jadi saya saja amat edang. Tak jadi apa. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-lail min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahar 12 rak'ah, rawah Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila luput, yakni meninggalkan sembahyang sunat di waktu malam kerana sakit ataupun lainnya kerana uzur yang lain, dia bersembahyang di siang hari sebanyak 12 rakaat untuk nak ganti apa yang ditinggalkan di waktu malam. Hadis riwayat Muslim menunjukkan bahawa qada ni bukan sahaja dalam perkara yang wajib, perkara sunat qada juga. Hak wajib, wajib qada, hak sunat, sunat qada. Sunat. Wallahu alam. Kita ada tetap